forget to subscribe my channel Hang Duk Mana Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kamal Amir terhadap Sanusi dijangka dihadapkan ke mahkamah esok. Dan hari ini, seperti yang tahu, Sanusi telah dihadapkan di mahkamah. Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi akan dihadapkan di mahkamah Selayang. Pendakwaan terhadap pengarah pilihan raya PN itu dipunyai berkaitan kenyataan yang didakwa menghina institusi Kesultanan Selangor dalam memilih Menteri Besar. Okey, mari kita dengar respon Datuk Kamal Amir. Di akhir nanti kita komen macam biasa. Awal tengah hari tadi, saudara, saya mendapat laporan bahawa Duli Yang Mulia Sultan Selangor, Sultan Sharifuddin Idris Shah telah bertitah. Dia kata baginda bertitah, siasatan masih lagi belum selesai terhadap Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno, berhubung kenyataan yang didakwa menghina institusi Raja Selangor. Jadi baginda bertitah selepas berkenan, bukan tuanku tak ada bagi peluang, tuanku berkenan menerima menghadap Pesuruhjaya PAS Selangor, Datuk Dr. Ahmad Yunus Hairi dalam satu pertemuan diadakan di Istana Bukit Kayangan. Jadi perkara itu dimaklumkan melalui entry terbaru dalam Facebook Selangor Royal Office hari ini. Jadi dalam catatan itu dia tulis pertemuan secara berasingan ini telah membincangkan mengenai kenyataan yang dikeluarkan oleh Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno, dalam satu ceramah beliau di Selangor baru-baru ini yang dianggap menghina institusi di Raja Selangor. Jadi baginda bertitah bahawa perkara ini masih belum selesai. Ini saya kenyataan saya. Jadi dalam ucapan yang tulas sebelum ini, memanglah Sanusi menyentuh tentang kedudukan Menteri Besar. Ya, saudara, keadaan inilah saya kalau you sentuh jawatan Menteri Besar ini pelantikan oleh istana. Kenapa kita harus nak main politik lah, saudara. Dan belum pun selesai saya habis membaca berita tersebut, timbul satu berita lagi sebagaimana dilaporkan oleh media berita harian. Belum pun selesai isu itu, rupa-rupanya sekarang ni berita harian melaporkan bahawa Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno, dijangka menghadapi sekurang-kurangnya 2 pertuduhan apabila beliau dihadapkan ke 2 mahkamah session di Selayang besok, saudara. Sanusi yang juga pengarah pilihan raya Perikatan Nasional dipercayai berdepan tuduhan berkaitan kenyataan yang didakwa mempertikaikan kewibawaan institusi Kesultanan Selangor dalam pemilihan menteri besarnya. Itu saya kata, bila kita mempertikaikan, itu masalah. Begitu juga bila mereka mempertikaikan pelantikan yang membawa Perdana Menteri. Ini juga anda mengundang bahaya. Sebab itu saya selalu pesan pada kawan-kawan, nak bercakap boleh, nak kritik boleh, tapi ada batas-batasnya. Jangan terlajak, saudara. Kalau terlajak kerana pulut santan binasa, kerana mulut badan binasa, saudara. Malahan, saudara, menurut carian menerusi laman e-filing oleh berita harian di mahkamah menunjukkan Sanusi akan didakwa di mahkamah seksyen 1 dan 2 di Selayang. Pendakwaan terhadap Sanusi akan dibuat secara berasingan di hadapan Hakim Nur Rajiah Mat Zain dan Hakim Osman Effendi Muhammad Saleh. Beliau dijangka akan menghadapi pertuduhan mengikut kanun keseksaan, Akta Hasutan serta Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Jadi reti, saudara, 2 pertuduhan dan 2 pembicaraan. Bukan satu pembicaraan, saudara, 2 di 2 mahkamah. Jadi ini semua berdasarkan ucapannya sewaktu beliau menghadiri mesyuarat, menghadiri ceramah di Selayang pada 11 Julai. Jadi pembicaraan itu dikatakan menyentuh isu perkenan tuanku dalam hal berkaitan pelantikan Menteri Besar. Ucapan itu semua orang dah tahu, semua dah tular dalam cakap. Jadi sekurang-kurangnya dikabarkan terdapat 57 laporan polis dibuat oleh beberapa pihak terhadap susulan ucapannya. Dan ini menyebabkan Datuk Sanusi disiasat berhubung ucapan yang menyentuh isu 3R, iaitu kaum, agama dan raja. Sementara itu, menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Razarudin Husin, beliau berkata bahawa siasatan terhadap Menteri Besar Kedah itu tidak dihentikan. Walaupun dia sudah mengumumkan permohonan maaf kepada Sultan Selangor. Dan Menteri Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Azalina Osman pula, beliau menegaskan bahawa permohonan maaf bukanlah satu pembelaan dari segi undang-undang. Jadi walaupun perkara 10 dalam kurungan 1A, perlembagaan persekutuan memberi kebebasan bersuara kepada setiap warga Malaysia, namun ia tertakluk kepada perkara 10 dalam kurungan 2 perlembagaan
bagi memastikan ketenteraman dan keamanan terjamin. Sesiapa yang membangkitkan isu membelah bagi, mengganggu ketenteraman awam dan tidak menghormati institusi raja harus ingat bahawa ini adalah satu kesalahan di sisi undang-undang. Sebab itu saya tengok juga, saudara, saya lihat ada kawan-kawan kita pemain media sosial di pihak di sana. Bila mereka mengatakan bahawa pelantikan Datuk Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri itu kononnya katanya, ada yang kata tak sah, ada yang mengatakan bahawa penipuan dan sebagainya. Ini juga anda boleh dikenakan siasatan dan boleh didakwa. Ini keadaan saya. Sebab itu saya lihat siasatan terhadap 1-2 orang pemain media sosial itu yang telah pun dibuka kertas siasatan. Maka saya cakap, saya dah pesan. Bukan jangan kata tak pesan, saya dah berpesan berkali-kali, berhati-hati. Saudara, begitu juga saya melihat bagaimana sahabat saya itu pemain media sosial daripada Parti Keadilan, Saudara Syed Badli. Nampaknya dia tambah garang sekarang. Dalam kirimannya kepada saya dalam media sosial yang tular, dia agak menarik kenyataannya bila mengatakan Syed Badli ni dia memperincikan, memberi alasan kenapa Perikatan Nasional begitu bersungguh-sungguh mahu menukar kerajaan. Alasannya pertama, dia kata beberapa pimpinan Perikatan Nasional sedang terpalit dengan kes mahkamah. Ini ada kebenarannya. Kalau mereka turun menemui warga akar umbi, katanya, dengan alasan membawa suara rakyat dan berjuang demi rakyat, semua itu, kata Syed Badli, adalah satu penipuan. Dia masing-masing katanya sedang menjaga diri sendiri dan takut kes-kes mahkamah mereka. Termasuklah antaranya dia sebut juga nama Tan Sri Muhyiddin yang sedang berhadapan dengan beberapa tuduhan yang melibatkan penyalahgunaan kuasa dan kir rasuah serta pengubahan wang haram. Dia kata persoalan yang ditimbulkan oleh Syed Badli itu, apakah beliau senang hati? Begitu juga satu cara untuk menyelamatkan diri adalah untuk kembali menguasai kerajaan. Jadi tak ada jujur pun. Dan perbicaraan sedang berjalan. Yang kedua, katanya mantan Ketua Pengarang Parti Peribadi Bersatu, Wan Saiful Wan Jan juga sedang berhadapan dengan tuduhan mahkamah melibatkan skandal jana wibawa di mana jutaan wang turut disebut dalam mahkamah dan sedang menanti hari untuk meneruskan perbicaraan. 6.7 juta itu bukan sedikit, saudara. Itu keadaannya, saudara. Begitu juga dengan Azmin Ali. Dia berhadapan dengan saman 10 juta ringgit oleh Parti Keadilan terhadapnya kerana mengkhianati Parti Keadilan bersama 10 orang teman-temannya. Dan mereka sekarang ni jadi tidak menentu apabila mahkamah telah pun memutuskan Zuraidah Kamaruddin yang telah diputuskan bersalah dan diminta membayar 10 juta ringgit. Jadi orang dia kata orang macam Mansur Osman, Hasnul bekas Timbalan Speaker, Datuk Kamruddin Jaafar, Azmin Ali, Saifuddin Abdullah bekas mantan Menteri Luar dan 2-3 orang lagi katanya mereka semua sedang berada dalam satu pakatan, iaitu Perikatan Nasional, dan mahukan agar kerajaan segera supaya kerajaan hari ini kalau boleh diketepikan. Saya tak kata kerajaan, saya kata pimpinan. Kalau kata kerajaan salah, saya harus memperbetulkan Saudara Syed Badli. Tak boleh sebut kata kerajaan. Kerajaan adalah kerajaan Duli Yang Maha dan Pertuan Agong. Dan mereka yang berada di anjung kuasa adalah sebagai peneraju kerajaan yang diberi tanggungjawab, diberi keyakinan, kepercayaan oleh Baginda Tuanku untuk mentadbir kerajaan Baginda. Itu kena ingat, saudara, jelas. Ayat itu kena buat betul juga. Jadi begitu juga kata Syed Badli, anak kepada Setiausaha Perikatan Nasional Hamzah Zainuddin sedang menghadapi tuduhan di mahkamah. Itu Muhammad Faizal yang didakwa memasukkan minyak masak. Jadi katanya goyang, babe. Saya tak mau cakap lebih, saudara. Dalam keadaan-keadaan begini, rasanya saya rasa sebab itu bagaimana apa yang dilontarkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim berhubung tentang kemungkinan berderit tu, itulah maksudnya. Saya rasa sebab beliau sekarang jadi Perdana Menteri, semua file-file sudah sampai kepada beliau. Sama nak buat dengan tak buat saya lagi, tak tahulah saya. Tetapi saya rasa mungkin besar kemungkinan pasti tindakan akan dilaksanakan dan beliau tentulah telah pun diberitahu, diberi penjelasan oleh pihak berwajib. Mereka yang akan dikenakan tindakan. Termasuk lagi satu kes sekarang.
Begitu juga tiba-tiba saja nama orang macam Tan Sri Anwar Musa dikaitkan. Dia tak tuduh Tan Sri Anwar Musa, tapi dikaitkan apabila seorang lelaki yang dituduh mau memberi suapan sejumlah 500,000 setiap tahun selama 15 tahun berhubung pengambil alihan konsesi Menara Kuala Lumpur. Saudara, ini keadaannya. Jadi keterdesakan pemimpin-pemimpin ini diterjemahkan dengan tindak tanduk mereka menyerang kepimpinan negara saat ini. Demi, menurut saudara Syed Badli, semua itu adalah kerana mereka mahu segera merubah kepimpinan supaya dapatlah menyelamatkan diri. Saya kata tak boleh, kalau fail dah buka, susah. Kalau dah dibuka, fail tu takkan boleh pula. Nak buat zaman dulu-dulu, zaman sebelum ini. Dulu-dulu boleh, saudara. Itu keadaannya saya jelaskan saya. Dan saya juga terkejut apabila saya melihat dalam satu ceramah yang disampaikan oleh Dr. Lokman Adam. Beliau juga menjelaskan bahawa adanya pimpinan daripada PAS yang sedang disiasat oleh SPRM. Khususnya dia kata macam di Terengganu. Pimpinan PAS berhubung dengan penyalahgunaan kuasa yang menyentuh soal pemberian tanah. Ini bukan main-main, saya. Berat ni kes ni. Dan kerana itu adalah katanya SPRM telah pun katanya menyita kereta-kereta mewah macam Velfire, Mini Cooper dan sebagainya. Dan semua ini bukan sesuatu benda yang mudah untuk mereka melepaskan diri. Kerana bukti jelas. Macam mana saya katakan, menurut kenyataan daripada Ketua Perhubungan UMNO Terengganu, Datuk Mat Said, itu bukan satu kes yang paling kecil, saudara. Bahawa itu dilihat bahawa satu khianat pada rakyat. Tanah yang sepatutnya dibangunkan untuk kepentingan rakyat telah diberi pada pihak-pihak tertentu. Sedangkan rakyat nak dapat tanah untuk kawasan pertanian, dikenakan bayaran yang begitu tinggi, jauh lebih tinggi daripada yang ditawarkan tanah yang ada di Bandar Kuala Terengganu. Itu keadaan, saudara, bukan main-main. Bukan kaling-kaling, saudara. Isu penyelewengan tanah di Terengganu didedahkan. Datuk Lokman juga mendedahkan. Jadi saya rasa saya melihat bahawa dalam keadaan sekarang, apa yang dilontarkan oleh Syed Badli dari Parti Keadilan itu, saya kata banyak fakta-fakta yang agak merunsingkan fikiran saya sebenarnya, saya. Okey, tuan-tuan, komen saya lah. So, kita semua dah tahu Sanusi ini telah dihadapkan dari dakwa di Mahkamah Selayang dekat Selayang sana atas 2 pertuduhan. So, kita sebagai rakyat Malaysia, kita jangan main isu 3R ni, kerana isu 3R ni tidak baik. Ia akan macam belahkan masyarakat. Mari kita sama-sama menyokong kerjaan perpaduan ni. Kerana dalam kerjaan perpaduan kita hidup saling aman, damai, hormat, menghormati antara semua kaum. Dan kita dah nampak hasil dia. Hari ni RM pun sudah ringgit pun dah semakin baik, dah semakin kukuh. Harga ayam pun semua orang pun tahu. Sebelum ni RM9 hari ni bos Maidin tu ada buat video harga dah RM8.20 dah. RM8.29 ke. Okay, nampak dah kebaikan yang telah dibawa oleh kerajaan Mari. Jumpa lagi. Mari terus menyokong kerajaan pada dan Pihak Rahim. Assalamualaikum.